Jangan. Okay. Paper 1 Kelantan trial Kelantan 2020 tahun ni punya. Okay, sambung nombor 15. Silakan Amir Faris. Okay, Diego. Oh my god. When I see you. Buka lah kamera. Tak nak Diego. Tak lah. Tak bogel le. Tengah bogel. Tak tahu. Dia. Siapa lagi? Siapa suruh belajar sambil bogel tak berkan je. Tak. Okay. Boleh Diego. Baca soalan semua orang. Okay, mulakan. Alah, tak kecilkan ni. Damn stupid lah. Apa tu Meh? Ada file apa Meh? Ni file semua file belajar Tak ada file pelik-pelik. Bogel. Aku dapat file bogel. Apa tu you? Boleh record lah. Cikgu dah record ni. Yeah. Bodoh kan. Dragon 5 Ya, walau meh. a river with a width of 50 meters and the velocity of the current flowing downstream is 2.5 meter per second. Ahmad wanted to paddle his boat from X to the other side of the river at Y, but his boat was carried away by the current and stopped at Z in 12 seconds. Calculate the speed of Ahmad paddling his boat. So, cari yang panjang ni dulu. So, dia dah bagi 50 meter dengan 80 meter. Bila bagi 80, so kita buat Pythagoras theorem. Bila buat Pythagoras theorem, 80 square tambah 50 square sama dengan Tunjuklah gambar dia tu, tang mana yang 80, tang mana yang 50. saya dah tunjuk dah cikgu. Aku ajar lah meh. Aku ajar lah meh. Tak Meh. Lukis pada bawah tu sikit, bawa ke bawah. Mana boleh go? Lukis dekat belah situ kan ada ruang kosong situ, lukis sikit. Bagi dia bagi kawan nampak tiga tu. Ni okay, so sini 80, sini 50. Okay. So kita cari yang ni, X. So kita kena Pythagoras theorem. Nampak besar macam ni. So Pythagoras theorem kita buat 80 square tambah 50 square dapat 8900. So yang ni kita bawa ke sebelah, dapat sabar ya. Dapat 10 square 89 sama dengan yang ni okey, sama dengan 9.434. So dia dah bagi 12 seconds. So kita bahagi dengan 12 seconds sebab check per meter. So 9.434 over 12 dapat masa bahagi dengan 12 dapat 7.86 meter per second. Dah siap. Meh. 94.34. 9.434 ke 94? Nampak di point? Sekejap aku besar lagi. 9.4. 9.4 Kenapa aku dapat macam lain je? Tak ada lain. Kau yang salah. Aku je betul. Okay. Betul Ego? Ya. Dah ni gini, dia jadi lain tu pasal dia dah 10 punca kuasa 289 tu dia dah buat point terus. Sebab tu dia dah, maksudnya dekat situ dia dah, apa yang nama tu? Bundar. Dia dah bundar. Bila bundar dia akan jadi ralat. Dia jadi ralat. Okey lah. Siapa ni? Amir. Saya betulkan Ego. Teruskan saja 10 punca kuasa 289 perkan dengan 12. Terus saja, jangan banyak kali bundar, nanti dia akan ralat.
Yang ni over dengan 12. So kita Yeah. dapat sama dengan 7.8617. Baik. So Apa ini? sabar. Sekejap. Sabar. Awak punya persamaan ni salah. Persamaan ni bukan X kuasa. Hello. Yang X tu awak tak boleh lah buat sama dengan semua sekali, lepas tu tiba-tiba per dengan 12. Letaklah kat tepi tu halaju exact. Halaju exact tu yang per dengan 12 tu. Dah highlight tu. 12. Tak, dia punya persamaan ni kelang kabut ni. Apa? Mula-mula awak Persamaan dia macam kau. bercelaru, persamaan dia tu bercelaru dah. Macam kau meh. Bercelaka. Tak, cikgu. Saya rasa kan, dia buat betul. Cuma yang jawapan akhir tu dia dapat salah. Saya rasa lah. Betul lah. Kalkulator, Salah je. sekejap. Tengok kalkulator mana kalkulator saya ni. Okay. Cuba Amir cuba awak tekan 10 punca kuasa 2 89 bahagi 12. So awak akan dapat 7. Kenapa dapat 7.8 tu? Apa tengah 7.86? 7.86 something. Okey, betul je lah. Tapi persamaan dia tu, awak buat X ni apa ni? X kuasa kosong ke apa ni? Tak, X kuasa 2. X kuasa 2 cikgu, dia bulat je. X kuasa kosong. So punca kuasa 2. Kan X ni Pythagoras theorem. X kuasa, dapat X sama dengan punca kuasa 2. Dia ni. So X itu X sama dengan 8900 punca kuasa 2. Okay, letak situ X. Letak yang bawah dia X. Okay, X sama dengan ini. And then yang bawah ni, yang per dengan apa nama ni? Okay, X bagi second. Apa orang kata kalau ikut gambar kat atas tu adalah exact kan? Awak tulislah situ note sikit halaju exact. Boleh sikit meh. Awak meh sikit je. Sikit je. Sikit. Okay lah, as long as awak faham dan as long as cara tulis betul. You all tak boleh straight forward semua sama dengan channel ni sebab benda tu dia persamaan dia nak cari benda lain. So kena tulislah benda yang lain, okay? Okay. So Betul. halaju kita dapat halaju kita dapat 7.86 meter per second. Okay, now what's next? So yang ni kita bagi buat sama Pythagoras theorem dengan yang ini. So tadi jumlah jawapan so nak cari Y pula. Y sama dengan 7.86 square tolak 2.5 square. 5 square sekejap. Dapat 7.6 8.6 square tolak 2.5 square. Hasil. So jawapan akhir dia lah 7.45. nampak lah anjing sangat. So jawapan dia ialah 7.45. Cek MS Cing. Dah yo. Oh, cikgu. Ya Allah, hai cikgu. Mute ke rupanya penat dia cakap. Okey, jawapan tu betul, jalan kerja tu dah betul dah juga. Tapi ada tak soalan macam apa you all faham ke apa yang berlaku sebenarnya dalam soalan arus meter pakai-pakai ni? Faham cikgu? Faham? Arvin faham? Eddie faham? Yang lain? Faham.
Anda faham tak? Cikgu. Faham Can be cikgu. Faham. Ustaz? Faham cikgu. Aku Daniel? Meh, angkat call. Aku Tak, tengah ni, kalau tengah call with dia tu. Aku tengah call with dia. Hello? Boys, Aku benda tengah ni call kan with dia tu. senang. Tapi dia melibatkan apa nama application yang agak mengkonfuskan dari segi penceritaan. Tapi Betul jalan kerja dia very simple. Betul Tapi ke? penceritaan dia tu korang faham ke tak? Faham ke? Cikgu. Bos dia ada bosku. Faham tak bos? Cikgu. Ya. 7.8612 itu tolak dengan 2.5 Oh, 2.5. Sekejap, siapa yang cakap ni? San cikgu, San. Isan, apa dia? Bukan Irsan ni go, Iskandar. Yelah. Iskandar lah. Iskandar lah cikgu. Iskandar lah cikgu. Saya cikgu. Itu mana dia? 7.8612 itu tolak dengan 2.5 cikgu. Tolak dengan 2.5. 86 kuasa 2 tolak dengan 2.5. Kuasa 2 juga. Kuasa 2 juga. Sebab dia second time pula untuk teorem Pythagoras. Tadi dah first punya teorem Pythagoras. Weh, Faris ada mic teorem Pythagoras. Faris, ada mic sekarang. Baik, cikgu. cikgu. Y, X, Z Internet yang MACD weh. yang ambil okey. Apa saya lag ke? Cikgu. Tadi like tu, tadi lah. Tak apalah. So, Iskandar dah faham? Faham cikgu, faham. Okay, next. Number Danish Akmal cikgu. Ya, Danish Akmal. Danish Akmal. Dia ceritakan Wise. Hai, anjing. Awal lah Vice. Mana Vice ni? Sabar. This is called the battle. Nampak baik. Yang kena bincang, maksudnya yang tak faham bertanya, yang dah faham tapi ada arguing boleh beritahu. Ataupun yang dah faham ada lain boleh bincang, boleh share, tak ada masalah. Okay? Baik go. That's why you all kena buat dulu dan kena baca soalan, fahamkan soalan dahulu. Kalau tidak memang susah nanti. Muaz lupa saya nak tanya. Muaz yang tadi okey tak? Faham tak? Yang saya faham lepas cikgu explain kat Chandra tadi. Okey. So dah faham lah. Dah boleh start cikgu? Haziq. Kejap Amir Haziq antara soalan ke apa? Tak nampak kan? Dia orang main. Angkat tangan. Arvin nak attention ni go. Danish, yang tu memang kosong P kau. Yang kosong tu memang tak ada apa-apa Yang kat P kau tu memang kosong, lepas tu sebelah dia tak ada apa-apa Macam X dia kosong, Y dia tak ada apa-apa Sabar ya. Nak tanya soalan. Dek, YT set tu K lah. Sabar ya. Cikgu Syaril nak tanya soalan. Oh, Syaril. Ya? Nombor 15 siapa jawab? Amir Faris. 15. Nombor 15 Amir Faris. Baris. Hari ni hari apa? Isnin. Isnin, Tarif. Okay. Baru lepas tidur. Tak sober ni. Fight. Pasal ada yang tak ngam ke? Boleh start cikgu? Okay, sementara nak tunggu si Danish Akmal ni start, yang lain tu baca soalan. Cikgu. Tak ada boleh start cikgu? Cikgu. Dah boleh dah. Alah, Cikgu ni. ni. Kau spoil lah, aku nak nyanyi. So bukan sedap pun. Aku mute kan semua. Assalamualaikum. Okay. So ini nombor 16. So A dia nak kecurunan PQ. Saya sebut H and K. So yang dekat atas tu soalan dia persamaan garis PQ adalah Y over H tolak dengan Y over K tolak 1. Yang tu dia dalam intercept form.
Aku dah keluar kan. So X over H tolak Y over K sama dengan 1 tu intercept form. So maksudnya yang bawah X tu dia X intercept. Lepas tu yang bawah Y tu dia Y intercept. So dekat Y tu dia ada negatif yang dia tolak kan. So yang K tu dia negatif K. Y intercept negatif K, X tu H lah. Lepas tu gradient PQ. So nak cari macam gradient ni lah formula dia. So negatif dalam tu Y intercept over X intercept. So Y over X intercept ni negatif K per H kan. So ada so potong-potong lah. Negatif kat luar dengan dalam. So jadi K over H. Boleh Semua ingat tak tu yang Boleh, gradient? Boleh. Sabar. Okey. Sabar. Sebab gradient yang tu jarang digunakan kan. Tapi ni kita gunakan ni, so boleh mengingatkan semula lah kepada anda semua. Astagfirullahaladzim. Okay, so yang B tu dia nak express H in term of P. So yang ni pakai dia konsep parallel line tau. PQ tu sama dengan QR. So equation PQ kita dah dapat atai PH. Lepas tu korang samakan dengan kan nak cari gradient kan Y1 tolak Y2 over X1 tolak X2 kan. So equation QR ni korang tolakkan lah sebab so yang Q tu koordinat dia X tu sama dengan H sebab dia X intercept kan. Lepas tu kalau X intercept Y0. Lepas tu dah dapat macam ni equation dia. K over H sama dengan 2K tolak 0 over P tolak H. 2K tolak kosong? Sebab nilai Y tolak nilai Y. Ni. Y tolak Y, X tolak X. 2K tolak kosong. Okay. Lepas tu darat silang. Yang ni korang buat maths je. Maths? Ni maths lah. Korang darat silang lepas tu. Tak, yang ni maths je. Maksud aku. Memang maths. Korang kira tu maths lah. Dia tak payah. Okay, sekarang ni dia guna konsep daripada gradient tu, K per H, dia buatlah persamaan gradient, nak cari gradient cara yang lain yang aku dah tak nak belajar math aku. Dia nak belajar math. Y2 tolak X2 per dengan Y1 tolak X1 kan. Dia gunakan yang itulah, disamakan yang itu saja. Jadi daripada konsep yang itu, awak teruskan dengan matematik biasa. Okey, selain daripada persamaan gradient yang dibuat, matematik biasa ni. Dengarlah. Selain daripada gradient, persamaan gradient yang dia buat, awak boleh juga masukkan terus persamaan yang diberi X per H tolak Y per K sama dengan 1 tu, masukkan titik X dan titik Y. Nampak tak? Titik X dan gantikan. X ialah P kan? Betul? Naik atas sikit. Atas sikit. Selain daripada ni lah, ni maksudnya saya nak beritahu kepada anda, selain daripada ni kita punya cara macam mana soalan ni? Apa K? K ke H tu? Apa benda? Aku tulis lah. X per H, kita masukkan X sebagai P. Nampak tak? Saya tak dapat nak tunjuk, korang tak nampak tu, tapi yang tengok dekat persamaan asal tu. So, masukkan X sebagai P, dapat P per H. Tolakkan dengan Y dia ialah 2K kan? 2K per K sama dengan 1. So, dari situ awak ubah-ubah sahaja supaya dapat express H kan. Expresskan H, apa kata? Expresskan H. So, dari situ pun boleh, ataupun kaedah yang seperti Danish buat, iaitu guna gradient punya persamaan pun boleh. Okay, ada cadangan yang lain? Orang lain buat apa, cara lain ke apa ke? Saya buat math aku. Gradient. Dia buat cara biasa je kau. Nak buat cara gradient pun itu cara admit juga. Bila Danish buat tu pada mulanya adalah admit asal dia, nampak tak persamaan gradient yang dia buat tu. And then lepas tu barulah admit biasa. Sama juga macam yang saya buat pun, just saya lagi lah yang saya punya cara yang saya beritahu tadi tu lagi tersap-sap saja, tak ada konsep admit, tak ada konsep biasa konsep math je.
Saya Okey. saya pun Cikgu. Siapa yang buat sub-sub? saya. Saya buat ni, saya buat dulu. Saya tu. Saya buat sub. Okey. Tak apa-apa, so yang sub. ni boleh, yang ni pun boleh. Asalkan Faham. dalam ini konsep matematik korang mesti power lah. Maksudnya kena pandai pusing sana pusing sini tu memang kena power. Kalau tak power yang ni tu kena latih diri untuk buat benda-benda macam ni. Betul cikgu, latih 2B tu. Alright. Ya betul latih 2B. Next, nombor 17. Nombor 17, Faris Arman. Okay. Tahniah pada Faris Arman sebab dia sanggup beli mic mata-mata sebab dia kena present hari ni. Bagus, very good. Membeli mic baru. Betul cikgu. Baik Man, baik Man. Korang dengar betul-betul. Baiklah Faris. Appreciate. Baik, baik. Congrats, Okey, congrats. silakan Faris Arman nombor 17. So kita kena buat award cikgu. Award yang macam Betul cikgu, buat sekarang cikgu. tak adalah sekarang mana ada orang Faris Arman. Duit. Sekarang lah cikgu. Cikgu tak adil cikgu. Semua buka kamera, semua buka kamera. Semua tak sporting. Kita nak celebrate. Nak celebrate cikgu. Tepuk tangan. Gitu. Buka kamera tepuk tangan. Cikgu, tepuk tangan mana boleh cikgu, duit cikgu. Kita nak bagi duit bagi kat kamera tu. Bet-in. Boleh bet-in cikgu. Tak cikgu. Zaman dah moden ni. Tak ada cikgu. Tak cikgu, tak terkesan dia. Tengok ni, besar. Tanya Faris Arman ni pakai apa ni? Pakai laptop ke, tablet ke, apa ke? Laptop tu. Pakai kaki. TV ke pakai TV. Hello dengar. Oi, jangan marah. Sila mute. 17. Diagram 7 shows the curve y square equals to x plus 4 intersects the x-axis and at A and the y-axis at B and C. So ni gambar dia. Then soalan dia, find the volume of shaded region revolved through the 360 about y-axis. So kategori dia kat sini revolve dengan y-axis. So revolve ni dekat depan sini dia ada bagi formula. Dia ni, sekejap. B, A, X, kan. Y, X, dy ataupun B, A, Y, dx. Ni formula dia. Lepas tu, first benda yang kita buat kat sini, kita kena cari dia punya x intercept dengan y intercept. Kita guna equation ni. So, kita cari kita dapat kat sini x intercept dia negatif 6, y intercept dia 6. So, kita buat benda sama kat sini. Faris Arman, sekejap. Formula yang awak beri ni volume kan? Lepas tu kita akan dapat. Hello? Hello? Okay. Faris Arman, okay. Formula yang awak bagi tadi tu volume kan? Ya. Mana tadi hilang pula? Mana awak punya presentation? Ni. Okay. Sepatutnya dia ada pi x kuasa 2 lah tidak? Ataupun pi y kuasa 2. Okay. Ini formula volume, semua orang kena faham, kena tahu. Kalau benda ni formula ada di bahagian hadapan senarai formula. Tapi you all kena tahu nak cari di mana, nak gunakan bagaimana. Okay? Okay, so bila dia kata about y axis, so kena guna dy. Dan persamaan yang digunakan ialah pi x square. So kena gantikan. Okay, teruskan. Yep. So kita ambil yang ni. Dia kata y axis kan, so kita ambil yang dy. Kalau dia kata x axis, kita ambil yang belakang dia dx. So apa yang kita kena buat kat sini, kita bayangkan dia cone. Bayangkan dia sebuah cone. Okay. Kita cari volume cone ni. Kita buat volume cone, tolak dengan unshaded region. Unshaded region ni yang ni je. So cari
cari volume cone 1/3 pi r square h. Tapi pi ni kita tak tahu apa dia. So kita tolak dia keluar dulu. Tapi kita masukkan 1/3 6 square 6 pi. 6 ni radius dia ialah daripada sini ke sini. Kita ambil yang ni. Tapi takkan radius negatif kan. So kita jadikan dia positif. So kira-kira kita dapat 72 pi. Sampai sini faham tak? Sabar jap. Nak proses. Wait, Faris. Ya. Aku nak tanya formula volume of cone ni, kita boleh buat macam tu terus ke? Bukan kena buat yang pi lepas tu integrate tu? Tak, kita buat sini dulu ni cara senang. Sebab dia terima ke time. Sebab ni kan formula yang boleh ke? Faris. Kalau nak integrate pun boleh, tapi ia akan biasalah kalau bila buat integration you lebih cenderung untuk salah selera. Jadi kita cuba elak daripada integrate. Mana yang tak boleh nak elak kita go on dengan integrate, tapi yang boleh elak kita elak. So volume dia yang garis tu kita biasanya lah kalau garis lurus dia akan membentuk sama ada trapezium, cone apa semua. So macam dalam soalan ni dia bentuk cone, jadi awak terus sahaja dengan volume of cone. Faham? Ada soalan lagi? Lagipun dia dah ada nilai panjang bawah, radius ada, tinggi pun ada. Jadi dari situ awak boleh masukkan terus dalam formula volume of cone. Okey tak? Faham tak yang tu? Faham je. Okey, teruskan. Okay, lepas tu next kita cari yang actually region yang tadi ni yang bulat ni Okay, yang ni. Lepas tu kita guna guide equation yang dia bagi ni, y square tambah x. Lepas tu kita cari sebabkan volume dia pakai dy kan. Ni pakai dy. So kita cari x dia berapa? X. So kita akan dapat x y square tolak 4. Lepas tu kita masukkan dalam formula. Nanti dapat sini. Lepas tu kita kembangkan, kita dapat ini. Lepas tu kita integratekan dia. Integrate. Ni kita dapat daripada sini. 2, 0. Lepas tu kita integrate, last kita akan dapat jawapan ni. Lepas tu kita ambil balik ini, volume cone tolak yang kita dah integrate tadi. So 72 pi tolak 256 per 15 pi akan dapat 824 per 15 pi. Itu jawapan akhir. Nak tulis dalam pi. Mana pi dia Faris? Pi dia tinggal. Nak tulis dalam perpuluhan pun boleh. Boleh. Dia ada cakap tak ada dalam sebutan apa? Tak ada. Okay. So far dia tak cakap pun nak dalam pi ke dalam perpuluhan ke. So both of your answer boleh lah. Pi ataupun dalam perpuluhan tak ada masalah. Okay. Untuk soalan ni, static dekat sini sekejap. Siapa nama? Faris Arman? Yang tadi tu. Okay. Dekat sini. Sekejap. Yang ke bawah sikit. Ni yang nombor 2 ni. Okay. Korang kan ada apa nama ni integration ni kan. So far biasanya soalan integration volume macam ni dia ada dalam paper 2 dan markah dia lebih daripada 3 tau. Tapi somehow yang ini paper 1 markah dia 3 markah saja. Actually dia tak kira pun tang integrate ni. Faham tak? Dia just masukkan untuk formula dah cukup dan jawapan akhir. Okay, untuk soalan yang macam gini sebenarnya awak boleh tekan kalkulator dahulu untuk log jawapan. Tahu tak? Faham tak? Untuk log jawapan supaya bila awak buat integration, awak tidak tersilap kira. Okay, macam mana? Awak tekan saja kalkulator. Untuk yang V sama dengan pi, lepas tu integrate from 0 to 2. Lepas tu ada persamaan Y, lepas tu dy kan. Awak tekan kalkulator. Sekejap saya boleh tunjuk kod dekat sini. Ni nombor berapa ni? Berapa? 17.
Oh, sekejap. Saya ambil presentation sekejap. Faiz Almi. Okay, cara nak tekan kalkulator ni sebab ada orang tunjuk cara tekan kalkulator, jadi senanglah nak tunjuk. Markernya korang tengok kat sini sekejap. Ni korang pernah dengar tak along-along tu? Tak tahu lah. Saya muka dia Cik Izu Islam kat tu. Oh yang ni. Kenal je kau. Ini yang buat yang paper tahun lepas tu. Yeah. Tahu pula saya. Tu dia kata lock dulu jawapan, lepas tu baru buat jalan kerja dia. Tengok dia tulis macam mana, dia tekan macam mana. Okay, sebab dia kan di X, so awak tekan X lah, awak jangan tekan Y. So X square tolak, tadi Y square tolak 4, so kita tekan dia X square tolak 4 the whole thing, and then from 0, tekan 0 to 2. Pi tak payah tekan, dia je. So, kita dapat 256 per 15. So, nak decimal dalam masalah. So, awak lock dulu jawapan itu, lepas tu baru teruskan dengan jalan kerja. Okay, nampak tak? Nampak tak tadi tu semua orang? Nampak. Kalkulator lain ni. Siapa yang tak ada kalkulator yang tak boleh nak tulis tu, bawah atas tu? Saya tadi tu. Mungkin ada cara lain. Mungkin ada cara lain, awak kena explore lah. Saya pun tak. Betul tu. Kalkulator pelbagai macam-macam, jadi awak kena explore di sana. Cikgu. Jadi betul kalau jawapan dia. Tu, betul jawapan dia. Ada tengok slide terus. Apa? Tak faham. Saya dapat tu jawapan dia. 256 per 15 pi. Yes. So awak lock dulu jawapan tu and then baru awak buat jalan kerja dia supaya awak tak tersilap. Kalau kita terus dengan jalan kerja kita sendiri, takut kita tersilap kira dekat situ, faham tak? Kita tak perasan yang kita dah tersilap kira. Sebab integration ni kan dia kadang banyak benda nak kena kira kan. Okay. So untuk yang ini paper 1 ni, jadi awak terus dia masukkan formula, masukkan jawapan akhir pun dah memadai untuk dapatkan markah full 3. Tetapi kalau untuk paper tu, you all kena teruskan dengan dia punya integration, masukkan nilai 2, masukkan nilai kosong, tunjuk yang itu untuk dapatkan extra marks. Faham? Cikgu, tu. Ya. Bukan selalu kita boleh guna kalkulator kan? Sebab kadang-kadang kalkulator pun dia macam tak accurate sangat je. Saya pernah try banyak kali. Kalkulator lah paling accurate. Tahu cikgu, saya selalu buat macam tak dapat je. Masalah tekan kot. Kena praktis lagi lah. Praktis lagi tekan dengan cara yang betul. Dia dah ajar cara nak nak buat integration guna kalkulator tu. Tu tadi tu, yang saya tunjuk dekat video tadi. YouTube. Oh yang tu. Ada gambar kalkulator tu dia main-main je Vin. Dia nak tunjuk yang dia ada kalkulator macam tu. Hoi. Tak ajar pun. Dia ajar cara nak tekan. Dia punya soalan kau gambar Vin. Gambar. Dia nak flex je. Dia nak flex je. Dia tekan-tekan dengan kalkulator tu. Kawan dia. Okay. Tak, tanya je. Aku jawab. Sorry. Sorry Vin. Faham takut tu. Boleh terus Nampak 6 yang soalan tu jarang-jarang juga tu dikeluarkan soalan macam tu dalam paper 1. Biasanya soalan macam tu dalam paper 2 dan markah dia lebih lagi. Tapi somehow dia masuk dalam paper 1 only 3 marks. So actually awak boleh elak daripada jalan kerja yang panjang-panjang sebenarnya. Kita kan nombor 18 yang soalan tadi tak habis lagi tu. Saya tak habis lagi tu. Dah habis lah? Dah lah. Lepas 256 per 15 tu kita buat apa? Letak pi. Lepas tu unit Q. Lepas tu buat jawapan dia. Lepas tu? Tolak kon dengan Itulah jawapan dia. Tolak dengan kon.
tolak kon, yang kon tadi kan 72 pi. Betul. Okey. Lepas tu tolakkan dengan yang kalkulator yang tadi tu 256 per 15 pi. Dapat jawapan 824 15 pi. Nak tunjuk siapa Tak. sekali. Okey, kita teruskan dengan nombor 18. Kita 20 lagi kan nak sampai 20. Hopefully dapat sempat. Paiking. Kita teruskan dengan nombor 18. Saya. Over. Wih, siapa hidup ikan ni? Angin monsun. Ya. Bising lah Arvin. Ada. Tak nak. Kenapa tinggal 16? Yang keluar weh. Oh ya. Siapa yang keluar ni? Cikgu, Aiman Farhan. Aiman Bosu. Dari kelas. Saya boleh start kan? Okey, boleh start. Okay. So, soalan A ni dia minta convert 0.1312 radian angle to degrees and minutes. So, untuk tukar radian pergi degree, kena darab 180 per pi. So, 0.1312 darab dengan 180 per pi. Dan dapat 7.1517 degree. Tapi dia minta dalam degree and minute. So kat calculator tekan benda ni. Kalau ada lah. Gila. Then dapat 7 degree and 31 minutes. Alright. Nice. Senang je nombor 1 tu, A tu. Satu markah je. Okay, so soalan B. Diagram 8 shows a semicircle center at O with a diameter of 2h. So maksudnya kat sini dia cakap with a diameter of 2h, maksudnya radius dia h. So sini h, yang sini h, sini pun h, sini h, sini h. Then cakap given Apa tu Kicah? Apa tu? Dia cakap degree x or y equals to alpha radian and arc xy equals to 1/4h. So maksudnya nak senang keluarkan yang image kecil ni. Yang ni kecil, yang x or y tu. So nanti keluarkan dan buat macam ni lah, x or y. So bila kan dia cakap xy tu arc dia 1/4h. So dia minta find the length of PQ in terms of A and H, alpha and H. Untuk dapat tu mula-mula kena tahu radius yang image kecil tu dulu. So guna formula S equal to R theta. S tu kita tahu benda tu arc. So letak 1/4h. Radius kita tak tahu. Theta kita tahu dalam tu alpha. Then pindah-pindahkan dapat h/4 alpha. So bila dah dapat R tu, untuk dapat PQ, yang ni kan H. So yang H besar kena tolak H yang kecil. Maksud dia radius yang untuk O dengan Q tolak dengan O dengan P. So dapatlah betul lah. Dapat PQ. So jadi dia PQ equals to H minus H/4 alpha. Then
H tu H over 1. So samakan denominator dia, darab 4 alpha. So bila darab bawah, atas pun kena darab juga dengan 4 alpha. Then final answer dia 4 alpha H minus H over 4 alpha. Habis. Okay, nice punya penerangan. Faham tak korang ni? Very simple lah. Yang penting tahu di mana nak cari formula untuk arc. Kalau ingat boleh hafal lagi bagus. Okay. Ada masalah tak? Cikgu, Terus je. jawapan dia boleh pemudahkan lagi kan? Nak mudahkan macam mana lagi tu? Macam saya jawab tak? Macam saya jawab H tolak H per 4A. Tu je betul H tolak. Yang atas tu. Yang jawapan akhir tu kat atas tu. Saya jawab yang tu je. Tu betul ke? Oh, yang H tolak H per 4A tu je. Ya je. Kita kalau boleh biar simple punya single punya pecahan. Oh. Dalam bacaan yang single pecahan. Oh, okay, faham. Okay. Cikgu. Kebiasaannya dia punya skema macam tu. Jadi kalau boleh awak cuba elakkan daripada ada dua bacaan macam ni, dua term. Ni kita panggil dua term lah. H tolak dengan H per 4 alpha tu dua term. Jadi kita jadikan dia satu term sahaja. Okey, nombor 19. Tengok sekejap nombor 19. Zarif. Okay, Zarif tak datang kan? Cikgu. Ya Syarif, ada soalan ke? Ada nak volunteer cikgu. Ya, ada apa? Macam mana tukar radian tadi aku? Radian Saya nak tukar radian darab pi. 180 per pi. Tolong kawan awak sikit. Macam mana? 180 over pi. Darabkan dengan 180 over pi. Macam mana nak tekan kalkulator? Nak tekan kalkulator Kau darab 180 over kan dekat kalkulator kan ada bentuk pi. Ayo kau tekan je lah pi. Ada bentuk pi ke bai? Ada. Ada gila. Mat biasa dia, kemarin. Mana aku tak pandai lah. Boleh kat bawah-bawah. Kau nampak ke paling bawah tu. Dia ada EXPU. darab 10 kan? EXPU. EXPU Ya. bukan game ke? Ya. Betul lah, betul. Betul lah betul. Kalau EXP tinggi mesti kita pro. Betul lah ni. Okay. Dapat. Aku pai baru hari ni aku Okay, tahu pai. Aku tak kau Nombor 19, Zarif ada bagi video dia. Ya kan? Nombor 19 Zarif kan? Kan salah orang. Betul lah Zarif. Okay, Zarif ada bagi video dia. Someone boleh tak tolong saya playkan video yang boleh keluarkan suara? Sebab saya memang soalan saya tak erti macam nak keluarkan suara. Saya boleh ke? Video yang YouTube yang saya keluarkan. So Muaz ke siapa? Okay, Muaz silakan. Link dia cikgu. Saya dah hantar dekat chatting punya link, dekat chatting. Oh. Okey ni kita saksikan dari baca dulu soalan semua orang sebelum preparation sementara Muaz tengah prepare presentation. Untuk Zarif, you all baca dulu soalan nombor 19. Dia berkaitan dengan graf sin dan juga graf cos. Jadi ada dua persamaan di situ. Lepas tu isu dia di sini ialah dia bersilang. Apa titik persilangan dia? Okey, teruskan. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. So nak discuss soalan nombor 19. So kalau tengok soalan, dia ada dua graf. Satu graf sin dengan graf cos. Tapi dia ada intersect kat dua tempat. So kalau konsep intersect, that means y dia akan sama. So y untuk graf sin sama dengan y untuk graf cos. So kan graf sin sin 2x dengan graf cos 2x. So dia y sama y. So graf sin 2x sama dengan graf cos 2x. So
sekarang nak cari M dengan N, kita kena cari X. So yang paling senang nak buat, kita bagi dengan cos 2x. Dia ada banyak cara, tapi yang paling senang kita bagi cos 2x. Sebab kalau bagi cos 2x ni, cos 2x bagi cos 2x dia 1. Sin 2x bagi cos 2x jadi tan 2x. Sebab sin over cos jadi tan. So dapat tan 2x ni sama dengan 1. Bolehlah cari x. So tan ni pindah sebelah, kita akan dapat 45. So kan tan dia positif, tan dia positif. So dia akan positif kat dua tempat. So kita kena yang add sugar to coffee. Dia positif kat first quadrant sebab A ni semua, sin, cos, tan ni semua positif. Dengan T, tan ni pun dia positif. So first quadrant dengan third quadrant. So first quadrant 45 darjah. Third quadrant 45 darjah ni tambah 180. Dapatlah 225. So kan ni 2x, kita nak cari x. So pindahkan 2 ni ke sebelah. So 45 dengan 225 ni bagi dengan 2. Terdapat 22.5 dengan 112.5. So dengan dapat x, boleh cari m dengan n. M yang paling depan, so 22.5 degrees. Lepas tu n yang paling belakang, 112.5 degrees. Okay, terima kasih. Dengar tak? Nampak tak apa Dengar dia je. tulis? Faham je. Okey. Perlukan penerangan lagi tak? Tak je. Perlu. Yang lain-lain perlukan penerangan lagi tak? Perlu? So cikgu kena tunjuk ke? Sekejap. Cikgu cari file cikgu nak. Alamak, tu nak kena keluar pasal lagi weh. Okey, dia sebenarnya bila awak samakan apa nama tu, dia sebenarnya dia more on simultaneous, tahu tak? Sebab dia kan bersilang. Bila ada dua garisan ataupun dua graf bersilang, you samakan sahaja persamaan graf tersebut. Nanti dapat yang bersilang je. Okay. So, dia persilangan dia kat sini. Kenapa tak boleh tahu? Ni persilangan dia. So, dia lah ni lah. Bila dia kata bersilang apa-apa garisan ke, graf ke, dia simultaneous. Maksudnya, ini Y, ini juga persamaan Y, yang biru Y, yang hijau pun Y. So, awak samalah. Y sama dengan Y sebenarnya. Dan persamaan dia ialah Y ialah kuasa sin 2x, sin 2x. Satu lagi cos 2x, so sama dengan cos 2x. So dari sini awak gunalah kaedah apa nama dia? Kita panggil penyelesaian graf Trigo function je tu. Trigo function. Pembuktian bukan pembuktian. Betul-betul trigo function tu. So dari situ saya ambil balik sin 2x tu, cikgu, sin 2x kita gantikan dengan tan 2x cos 2x. Sin 2x ni awak ambil apa? Gantikan dengan apa? Tan 2x, tan 2x cos 2x. Lepas tu sama dengan cos. Lepas tu kita pindahkan yang cos 2x tu kat belah kiri pula. Kita jadikan sama dengan kosong je. Okey, jadi boleh juga macam ni. So dia jadi per dengan cos 2x lah. Cos, tan
2x, nampak tak tu? Berdabel pula. Cos 2x pun boleh. Perkan dengan cos 2x sama dengan 1. So cos dekat sini boleh hapus lah. So jadi tinggal tan 2x. Okay. Ataupun macam-macam dia boleh guna. Awak boleh buat macam Zarif tadi, dia bahagikan kedua-dua ni dengan cos. Yang tadi yang Zarif terangkan, ni saya pasal Zarif punya lah sebab video dia tadi mainkan video. So dia bahagikan dengan cos 2x. Sama jugalah. So ni sin per cos dia jadi sini dekat sini. Sin 2x per dengan cos 2x sama dengan cos per cos 2x satulah. So sin per cos. Tak lagu yang saya nyanyikan, tangent, cotangent, secant, cosecant, tangent, sin over cos, cotangent, bla 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 dan sebagainya. Ingat tak tu? So this one is tan lah actually. Tan x sama dengan 1. Once you get this, tak ada masalah dah. Boleh cari dia punya sudut seterusnya. Okay, so dari situ apa nak buat? Carilah dia punya 2x ni. Sama dengan apa? Shiftkan tan 1. Okay, tekan kalkulator awak akan dapat 45 degree. Okay, once you get 45 degree, awak lukis yang sukuan. Orang panggil apa? Quadrant. Quadrant. All sign, teacher, crazy, bla bla bla. So dia punya tan positif. So here dan juga all lah. Yang positif, yang ni tak pakai. Kan? Betul. Dengar tak si siapa nama Syarif Nazim? So one, you punya ni 45 degree dekat sini. 45 degree. So another one is satu lagi ni lah. Kan? So ni 45, nak dapatkan yang ini, the whole thing daripada sini sampai sini 180 tambahkan dengan 45. So awak dapat berapa? 225 degree. So here lagi satu ialah 225 degree. So itu adalah 2x, okay? Kita nak x sahaja. Bahagilah 2. So 45 bahagi dengan 2 dapat 22.5 degree. Another one 225 bahagikan dengan 2 dapat 112.5 degree. Okay, ini degree. Somehow, tengok awak ni soalan. Kat sini dia ada pi tau. Kita tak tahu soalan tu, skema soalan ni dalam bentuk mana, tahu kan case dalam bentuk pi. So tukar saja dalam bentuk pi. Macam mana nak tukar degree kepada bentuk pi tu, pi right lah, radian. Tukar degree kepada radian, darabkan sahaja dengan pi per 180. So akan dapat yang ini 1/8 pi. Satu tak bercacing. Satu lagi ialah darabkan dengan pi per 180 juga awak akan dapat apa? 5/8 pi. Okay, nak dapatkan M pula jawapan akhir kena jawapan akhir. So oleh itu M sama dengan yang kecil lah. Sini sepatutnya adalah berapa tadi? 22.5 degree. Another one yang ini sepatutnya ialah 112.5 degree. So ambil M sama dengan 22.5 degree. Ataupun dalam bahasa pi dia, 1/8 pi, manakala N ialah 112.5 degree atau bahasa pi dia ialah 5/8 pi. So ni jawapan akhir. Okay, boleh tak? Dapat tak? Daripada persamaan ini, awak nak dapatkan persamaan ini, awak kena guna kaedah tu lah. Apa tu? Formula ada di dalam ni, dalam kertas. Awak boleh cari formula dekat sini, kat depan ni, ke depan. Sekejap. Ni. Nampak tak ni? Ada sin cos. Ni tak ada lah kat sini.
Tak ada. Yang tadi tu dia tak ada sebab dia bukan formula tambahan tau. Itu adalah yang kena hafal punya yang saya nyanyi lagu dulu tu. Orang ingat tahu lagi. Kau ingat tak lagu tu? Tak ingat lagu pun tak apa. Jangan. Tangent, cotangent, second, cosecond, tangent, sin over cos, cotangent, cosine, second, 1 over cos, cosecond, 1 over sin. Yang tu kena hafal, yang itu tak ada dalam formula. So yang itulah yang kita gunakan untuk tukarkan sin over cos ni kepada sin. So bila ni 2x, so kita ambillah 2x. Alright? Alright. Okay, nombor 20, sambung boleh tak sikit je? Okay, nombor 20, siapa yang besar sikit dia punya ni, presentation dia tu? Macam Faris Arman tadi besar sikit saya tengok. Boleh tak awak share link untuk ni sekejap saya ambil link dia. Mana Amir Abqori tu? Amir Abqori punya ni. Ada link dia saya. Dia dua orang ni ada apa kerja khusus. Sini cikgu, sini. Tak jumpa cikgu Syarina Ni. Ni lagi another level quality. Okay. Tolong siapa Faris Arman boleh tak? So, saya cuba yang ada itu sini besar sikit. Macam Muaz tu okey ada suara tapi presentation dia agak kecil. Betul tak? Kau rasa kecil tadi kan? So, siapa yang boleh present yang besar sikit tak? Siapa punya tu? Faris Arman boleh tak? Cuba tekan presentation link dekat chat yang saya itu si siapa ni? Amir Abqori. Saya nak share tu. Yang A tu senang saja. Yang B mungkin ada sedikit penerangan yang Cikgu Faris nak share tu. Aku kena tutup dulu cikgu punya share. Yelah lupa pula. Nampak tak ada wawan. Okay. Siapa yang presentkan ni? Faris Arman. Faris Amran. Siapa yang left? Korang left saya sampai. Ada suara tak? Korang dengar tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kita nampak. Itulah tu macam mana sebenarnya nak setting suara tu Muaz? Macam mana setting suara tu Muaz? Biar saya cuba tu. Tapi awak punya presentation awak kecil. Sekejap. Kita takut jadi macam yang Sarif tadi kecil tak nampak. Korang dah dengar okey dah tapi tu lah. Tak nampak kurang besar. Boleh besar. Okay, so sekarang kita nak bincang soalan 20. Ni kata kat sini, tolong ni kan titik P, koordinat H1 terletak pada lilitan bulatan. So kalau trigonometri, tajuk trigonometri, bulatan dia punya koordinat ni dekat X adalah nilai untuk cos dan dekat Y adalah nilai untuk sin. So kat sini dia kata find in term of H cos 70. So kat sini sama dengan cos 70 sama dengan koordinat dia XZ H. So cos 70 sama dengan H. Okay. So H sama dengan kirakan kalkulator cos 70 tu dapat nilai dia ni. Okay. So 0.342 kosong. Okay. Lepas dia minta kat sini tangent 40. So kat sini
sampai 70. So Sekejap, kita kena tambah lagi sekejap. sampai Ya, yang dia cari tadi tu, dia cari sampai ke H sekali tu. Tak payah tak payah cari H sebab dia kata find in term of H. Tak perlu cari H. Bukan find H. Okay? So jawapan dia terus dia H per dengan square root H square minus 1. Itu saja. Okay. Teruskan. 140. Okay. So ni 140. Dan kita ambil angle dekat sini. So angle dia akan jadi 40. So 40. Okay. So kita tahu kalau nilai tangent theta sama dengan koordinat y per x sin over cos. So cah toa. Okay. So kalau tangent theta, so theta dia kat sini adalah 40. Okay, so kita masukkan tangent 40. Nilai ni 1 over h. So tekan calculator. Over h. So tekan calculator. Tangent 40. So dapat nilai ni. Okay, so masukkan nilai dia 0.8391. H sama dengan 1. So H sama dengan 1 over 0.8391. Dia punya video betul-betul. Tu sebenarnya dah sampai H. So tu je. Sekian, terima kasih. Kita boleh dengar dulu, nanti saya akan terangkan lagi sekali. Okey, apa yang dia tu? Tak saya cakap. Okay. Dengar. Tetapi pencarian tu untuk jawapan akhir, dia tak boleh adalah H. Find what? Find A in term of H. In term of H. So semuanya ada jawapan ada dalam term of H. Okay, sekejap saya tekankan Cikgu, kita boleh guna formula kan? Cikgu? Formula apa? Ya. Kita boleh guna formula kan? Sebab tan 2x dia ada formula kan? Oh yes. Kita guna yang tu. Betul. Saya punya tadi. Yes, yang itulah dia. Tapi dia nampak tak? Yang A tadi tengok gambar ni. So sini 70 degree. 70 degree ni ya anggap dia lah macam X ataupun macam theta macam tu. Jadi cos theta sama dengan sukar tua A per H. Di sini A ialah H. Sini H, sini 1, ingat tak? Sebabkan ni X, sini H, lepas tu ni 1, sini 1. Nampak tak? So ni 1 lah. Okay. Dah ada punya A dan O. Sukar tua A per H. Sorry, A per H. Kita dah dapatkan H ialah H kuasa 2 tolak 1 punca kuasa 2. Ini tahu kan? 1 kuasa 2 tu 1 lagi tak? So H kuasa 2 tolak 1 punca kuasa 2, ya? Cikgu share screen A per H ialah 1 per... alamak. Tak nampak pun.
Tak apa Ego, tak apa Ego. Tak apa Ego, dah habis kan? Dah habis kan? Dah Ego. habis kan? Itu je. Tak nangis Ego. Ha? Nampak tak? Nampak tak? Oh, John? Nampak tak? Nampak tak? Tak. Sekarang nampak. Ayo. Siapa tadi tak keluar? Nampak dah? Nampak je. Okay. So itu A. Nampak apa, Ego? Betul lah. Kita di teorem Pythagoras saja. Teorem macam nak je Pythagoras. Whatever. Okay. So now untuk tan pula. Ini yang belum sikit. Tan 140 degree. Sebenarnya kita boleh jadi tan 2 theta. Kalau tadi kan saya kata you anggap ini sama dengan theta. So kalau 140 ni awak boleh jadikan dia 270 iaitu 2 theta lah sebenarnya. Tan 2 theta macam tu, faham tak? Faham tak yang Faham je. sebenarnya ialah tan 2. Itu faham tak? Faham Okay, je. tapi bila nampak tan 2 kali dengan 70 degree ni, awak akan pening. Jadi kita tengok yang ini. Kita tengok yang ini. Kita warna apa ya? Formula. Tu theta ni apa ya? Kita tukar dia kepada formula yang lain iaitu kita dapat 2 tan theta perkan dengan 1 tolak tan Square theta. theta. Okay. Nak saya tunjuk ke formula dia? Square theta, betul lah kan? Okay. Nak saya tunjuk ke formula bagi pelajar yang blur kat mana cikgu dapat formula tu? Ha, ni dekat sini. Tengok ni. Mana dia tadi? 2 tan. Where is it? Tan 2 theta. Mana tan 2 theta ni? Atas lagi tu. Tan 2 theta. Ha, ni dia. Nampak tak? Tan 2 theta sama dengan 2 tan theta per dengan 1 tan kuasa 2 theta. Ha, itulah dia formula dia. So, daripada situ, sekejap hilang balik mana dia. Oh, mana. Mana? Kita nak tahulah juga tan theta tu apa dulu. Nak masukkan nilai tu. Tan theta. Tan theta. So daripada sohkah toa. Kan betul? So O per dengan A. O mana O? O opposite 1 perkan dengan A kan? H. 1 per H. So is this 1 per H? Boleh? So masukkan saja 2 H. 2 darab dengan 1 per H. Oops. Okay, perkan dengan 1 tolak tan kuasa 2 theta. Jadi 1 per H kuasa 2. Itu sahaja. Simplified. Boleh disimplify lagi tak? Simplifiedkan lagi. Boleh. Boleh je, kau faham je. 2 per H darabkan dengan, kalau yang tak pula saya nak terang. Saya terangkan lagi sikit Ini yang biasa, okay? So 2 per dengan H per lagi sekali dengan 1 tolak 1 per H kuasa 2 lah. Yang ini 1 tolak 1 per H kuasa 2 kan. So kita boleh simplifikan yang ini jadi H 2 tolak 1 perkan dengan kuasa 2.
So di situ kita dapat 2 per H didarabkan dengan H kuasa 2 tolak 1 balik. Sorry. Kembali kita bahagi tukar pada darab kita. Jadi terbaliklah H kuasa 2 per dengan H kuasa 2 tolak 1. So sini habis. So dia jadi 2H perkan dengan H kuasa 2 tolak 1. Ini final answer. Di sini ialah awak tukarkan tan 140 ni kepada 270 degree. Tapi pening kepala bila tengok 270 degree ni sebab dia nak 70 degree ni kepada theta. Jadikan satu benda x ke theta ke boleh lah whatever. 2x pun boleh masalah. So awak cari tan 2x. Tan 2x tukarkan kepada formula yang lain. Awak dapat ni. Bila dapat ini adalah single tan dia. Tan single theta macam ni barulah senang kita nak cari daripada segitiga yang ada kat atas tadi. Lukis semula. Segitiga tadi tu. Ini kan theta. Lepas tu ini H. Ini 1. Ini H kuasa 2 tolak 1. Punca. So daripada sini kita dapat theta sama dengan 1 per H. Masukkan saja. Sub saja dalam ini. Dan simplifikan sampai dapat jawapan akhir yang tak boleh simplify lagi. Itu sahaja Okay, itu yang dikatakan dengan term of H. Macam yang Amir Akori tadi dia menceritakan H dulu, jadi dia tak suka dah salah lah. Okay, faham? Faham. Faham. Sila hantar kerja nombor 15 sampai nombor 20. Saya dah hantar ego check egu. Oh, cikgu. Saya dah assign. Saya dah hantar egu. Ya. Ya, saya tak dapat nombor. Ni makan tadi dah kena nak pulang. Dah siap dah. Dah beli dah. Buat je. Cap, share Cap. Akif Daniel dah hantar, Haziq Zafran dah hantar, boleh left, thank you. Jangan left